Saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini kerana kita bersedia untuk menjalankan tanggungjawab kita sebagai ahli parti yang sentiasa mahu melihat parti kita akan terus kokoh, parti kita akan terus gagah dan akan terus menjalankan tugas untuk mendukung hasrat rakyat sebagai parti yang menjadi tulang belakang kepada Kerajaan Barisan Nasional di negara dan juga di negeri kita, di Negeri Sembilan ini. Dalam masa 1 tahun, banyak perkara yang berlaku dan banyak juga program-program yang telah pun dilakukan di peringkat negara, di peringkat negeri dan juga di peringkat bahagian kita. Di dalam negara, tuan-tuan puan sekalian, insya-Allah kita telah pun sama-sama ketahui bahawa negara kita yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib bin Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri kita yang juga Presiden Parti, bersama-sama dibantu oleh timbalannya Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin bin Yassin, telah dapat melangkah membawa negara kita ini keluar daripada permasalahan krisis ekonomi dunia yang melanda seluruh dunia. Kepentingan orang Melayu dan kepentingan Bumi Putra akan terus diperjuangkan melalui dasar-dasar affirmative action yang akan dibuat dengan mengadakan jawatan kuasa tertinggi yang mana ianya akan dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Memperkokohkan agensi-agensi yang bertanggungjawab untuk memelihara kepentingan Bumi Putra dan orang Melayu pun dibuat. MARA akan diperkokohkan dan berbagai-bagai lagi yang akan diperkokohkan dan berbagai-bagai macam bentuk perkara. Yang penting di sini tuan-tuan puan sekalian dalam dasar baharu ekonomi ini ialah untuk memastikan bahawa tidak wujud lagi perkara-perkara seperti mana dalam dasar ekonomi baru pada tahun 70 dulu. Ya, kita nak lihat supaya orang Melayu dibentuk dan dibelai begitu baik. Tetapi perlaksanaannya telah pun menyebabkan ramai orang melihat bahawa dasar ekonomi baru itu, bahawa orang Melayu sendiri kadang-kadang mengecam dasar baru ekonomi kerana ia tidak dapat dilaksanakan dengan terbaik yang mungkin, maka pelbagai permasalahan termasuk penyalahgunaan berlaku di situ. Dan rancangan Malaysia ke-10, tuan-tuan puan sekalian, adalah merupakan sebagai permulaan kepada dasar model ekonomi baru ini untuk kita jayakan. Jadi tuan-tuan puan sekalian, marilah sama-sama kita mesti keluar dan kita mesti berani berubah. Kita mesti keluar daripada kepompom kita yang sedia ada. Kalau tidak tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan terus hanyut dan kita tidak lagi kompetitif dan kita tidak lagi akan dapat menjadikan negara ini sebagai negara yang masih lagi mempunyai daya saing. Negara kita, pemimpin kita terus dengan agenda untuk mensejahterakan rakyat, terus memberi perlindungan kepada rakyat. Tetapi kita tidak boleh terus senang lenang tuan-tuan puan sekalian. Kita mesti terus bekerja korek. Kita jangan duduk senang lenang. Walaupun negara ini merupakan negara yang paling baik saya rasa dalam dunia lah. Carilah negara lain mana ada negara yang paling baik dalam dunia ni. Semua dibagi subsidi. Semua disubsidikan, semua diberikan kemudahan. Bahkan segala-galanya diberi subsidi. Tak adalah negara lain. Kita tidak akan berjaya kalau kita tak buat apa-apa. Kita tak akan berjaya kalau kita terus berpeluk tubuh. Kita tidak akan berjaya kalau kita tidak berbuat sesuatu. Mari kita buat satu azam, mari kita buat satu tekad bahawa kita mesti kerja kuat. Baik dalam parti, baik dalam pentadbiran, baik dalam apa sahaja. Kita mesti kerja kuat, kita mesti bekerja keras, kita mesti bersungguh-sungguh untuk berjaya. Dalam negara kita, alhamdulillah, tahun ini kita bermesyuarat di peringkat cawangan-cawangan, kita bermesyuarat dalam suatu suasana yang baru. Kita dah pindah perlembagaan kita. Kita telah bersetuju dan telah pun memberikan mandat kepada kepimpinan parti untuk kita memindah perlembagaan. Kita pindah perlembagaan semasa Perhimpunan Agung tahun lepas dan alhamdulillah kali ini kita bermusyarat dalam suasana baru. Saya nak supaya kita berubah. Mari kita tukar paradigma kita. Mari kita tukar cara kita berfikir. Iaitu daripada Parti UMNO ini terlampau menumpukan kepada pertandingan, kepada Parti UMNO kita ini menumpukan kepada gerak kerja. UMNO perlukan satu corak budaya baru.
Supaya daripada bertumpu dan berasaskan kepada budaya bertanding, baru kita hebat, baru kita keluar pagi petang siang malam, baru kita nak jumpa kawan-kawan, baru kita nak telefon SMS kawan-kawan, kepada budaya kita untuk menjalankan kerja. Gerak kerja kita mesti berjalan. Supaya UMNO ini parti yang menjadi tulang belakang kepada kerajaan akan terus nampak cemerlang. Supaya parti kita ini yang telah pun sekian lama mendukung hasrat kerajaan akan terus menjadi tempat orang bergantung harapan. Sebagai dahan yang kokoh lagi, orang Melayu boleh menaruh harapan kepada kita. Orang nampak bahawa UMNO ni masih lagi memperjuangkan hak ataupun memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Terutamanya untuk melihat supaya kesejahteraan dan keselamatan orang Melayu, ahli-ahli kita yang kita perjuangkan dalam perlembagaan parti kita, iaitu UMNO adalah parti yang akan terus memperjuangkan maruah dan martabat bangsa Melayu, agama Islam, perlembagaan negara dan juga kedaulatan raja-raja kita. Itu asas pokok perlembagaan kita. Kita mesti pastikan ini tetap dan kita teruskan supaya kita jadikan sebagai wadah untuk kita bergerak. Bila orang Melayu semua bergantung harapan kepada UMNO, orang lain pun akan terus datang untuk sama-sama bergantung harap. Inilah yang terjadi dulu. Inilah yang dinampakkan, digambarkan dulu, bahawa UMNO ini sebagai satu pejuang. Walaupun kita berjuang untuk atas nama orang Melayu, atas nama agama Islam, kita tidak pula meminggirkan rakan-rakan lain yang ada di dalam parti kita sebagai komponen parti dan juga rakyat biasa. UMNO sebagai parti yang mendukung kerajaan dengan kerajaan yang mentadbir negara, satu perkara yang berlainan, dua perkara yang berasingan. Kita membuat dasar, tetapi kerajaan akan menjalankan dasar-dasar tersebut dengan mengambil kira segala kepentingan-kepentingan yang ada dalam negara kita. Cuba tuan-tuan susun kronologi tahun 1970 sampai sekarang. Pas. Macam mana pas? Cuba tuan-tuan susun betul-betul kronologi dia, statement-statement dia, pergi ke arsip negara, pergi kepada perpustakaan yang ada, statement-statement ataupun kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh PAS, dasar-dasar PAS daripada 1970, tak payahlah daripada awal lagi, 70 sampai sekarang. Macam mana dia letakkan perbandingan dia. Hari ini, PAS hari ini bukan macam PAS tahun 70 lagi. Bukan PAS zaman dulu lagi. PAS sekarang tuan-tuan, PAS yang betul-betul nak mencari keuntungan dan nak mencari sambutan daripada orang ramai. Waima terpaksa berkorban. Waima terpaksa mengorbankan dia punya parti punya matlamat. PKR tak payah cakap lah. PKR sebuah parti yang tak ada ideologi. PKR sebuah parti yang dulu ditubuhkan nak keluarkan UMNO, nak keluarkan Anwar daripada penjara saja. Lepas ni sekarang nak jadikan Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu saja ideologi dia. Dia akan mengorbankan apa saja sebab dia tak ada ideologi. Dia akan jual siapa saja dan dia akan lelong siapa saja. Waima melelong bangsa dia sendiri, waima melelong agama dia sendiri dan juga melelong negara dia sendiri. Itu PKR. Dah sampai masanya saya rasakan kita bangun, kita seng-seng longan. Waima apa saja kita UMNO boleh berdiri. Saya bukan nak kata kita nak berperang, tak. Kita mesti kokohkan diri kita. Dah kuat besok ramai yang terhegeh-hegeh balik besok. Ramai yang tergensot-gensot. Bak kata orang tua kalau ada gula ke atas pucuk kelapa, somut yang tempang pun bangun naik ke atas. Kalau ada gula atas pucuk kelapa, somut tempang pun menjadi kita pokok. Kalau kita kuat, kalau orang Melayu bersatu, kalau orang Melayu sama-sama berganding bahu, tubuhkan kerajaan, somut tempang pun datang tuan-tuan. Sekarang ini kita banyak dilaporkan bahawa pengundi muda kita umur 21 sampai 39 tak menjadi pengundi. Di Negeri Sembilan sahaja sebanyak 139,000. Kalau kita tak daftarkan mereka, kita kalah di luar gelanggang. Belum bertarung lagi dah luar gelanggang dah kalah. Walaupun sesetengah tempat peratusan orang Melayu ramai, tapi kalau dibandingkan dengan peratusan yang boleh mengundi, peratusan kita rendah. Jangan kita selesa mengatakan peratusan penduduk Melayu di Negeri Sembilan tinggi, tapi kalau kita terjemahkan dalam peratusan yang boleh mengundi, peratusan kita jauh lebih rendah. Dan peratusan mereka yang bukan Melayu yang menjadi pengundi jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan peratusan kependudukan yang ada sekarang. Jadi kita mesti atur strategi,
dan kita mesti pandai.